tak jawab lagi. Baik, kita pergi kepada soalan yang B ini. Okey, nyatakan rujukan grade 4 angka bagi Kampung Perak Tengah di bahagian tengah peta topografi. Okey, rujukan grade 4 angka bagi Kampung Perak Tengah. Mana Kampung Perak Tengah? Ini dia Kampung Perak Tengah. Baik, kalau Kampung Perak Tengah ini, okey, bagaimana untuk mencari dia punya rujukan grade 4 angka dia? Baik, ya, dia mudah saja, iaitu, okey, iaitu kamu akan lihat Kampung Perak Tengah tu, kamu tandakan dia dekat situ. Kemudian kamu tahu bahawa garisan yang mewakili Kampung Perak Tengah ini adalah garisan ini. Okey. Yang ini serta satu lagi yang Cikgu, ini. Ya. kalau nak cek 6 angka, tu Hmm. kan lepas tengah ada titik kan, kena guna Hmm. tu kan untuk kira 6 angka. Tidak. Sebenarnya kalau katakan 6 angka, dia akan beri spesifik dia punya point. Tapi kalau untuk 4 angka, dia kawasan. Contohnya macam Kampung Perak ni. Kampung Perak ni memang dia minta cari rujukan grade 4 angka bagi kampung. Kampung dia bukan point, kampung kawasan. So kalau kawasan memang guna 4 angka. Tapi kalau rujukan grade 6 angka ni, dia memang spesifik pada tokong. You see? Maknanya pada spesifik building, spesifik point. Itu beza antara 4 angka dengan 6 angka. So, Okey, cikgu. boleh tak untuk rujukan grade 6 angka ni? Okey, Devin. Baik. So, rujukan grade 6 angka ni boleh tak digunakan pada Kampung Perak Tengah ni? Tidak boleh. Dan memang tak ada soalan macam tu. Sebab apa? Memang tak sesuai. Sebab mencari rujukan grade 6 angka pada Kampung Perak tak boleh. Sebab dia adalah kawasan. Okey. Jadi, itu perbezaan dia. Tetapi, boleh tak ke cikgu kalau rujukan grade 4 angka ni untuk mencari tokong? Boleh. Sebab tokong tu dalam kawasan apa? Dalam kawasan apa? Itu boleh. Kan? Yang ini boleh. So, itu perbezaan dia. Yang tak boleh cari rujukan grade 6 angka pada kawasan. Baik. So, rujukan grade 4 angka bagi Kampung Perak Tengah. Baik, kita nampak ni Kampung Perak Tengah. Jadi, kita telah gariskan. Okey, yang ini bagi garisan ini. Dan juga garisan ini. So, kemudian kita akan lihat bermula dengan yang di bawah. 32, 36. Maka dia adalah jawapan dia RG. Okey, kena letak RG ya. RG 3236. So, buatlah ayat sikit. Sebab apa? Sebab 2 markah kan. 2 markah bagilah kan ayat sikit. Okey, iaitu rujukan grade 4 angka. Okey, rujukan grade 4 angka bagi kampung okey, bagi Kampung Perak Tengah. Okey. Ialah RG 3236. Betul? 3236 eh? Ya, Ya, 323. cikgu. Okey, baik, bagus. 3236. Baik. Itu bagi soalan B. Soalan yang C pula, nyatakan rujukan grade 6 angka bagi tokong yang terletak di utara Salak Utara. Baik, kita mula-mula cari Salak Utara dulu. So, kalau kita tengok peta, okey, Salak Utara. Mana pula Salak Utara ni? Mana Salak Utara, guys? Okey. Okey, ini Salak Utara. Dan dia di utara Salak Utara. So, mana dia punya ni? Okey, kita dah nampak dah. Yang mana satu? Yang ini ke yang ini okey, rasanya sebelah ni kan? Yang ini kan? Betul? Okey. Yang ini ini. Simbol ini. Di utara, Salak Utara. Okey. So, kalau kamu dah kenal pasti dia punya point tu, apa yang kamu kena buat? Baik. Bila kamu dapat itu, paling penting ialah kamu kena
Okey, iaitu buat satu garisan ke bawah dan kemudian kamu buat satu garisan ke kiri. Begini. Itu cara dia. Jap. Sekali lagi kita buat Okey, iaitu kita akan buat garisan ni ke kiri dan kemudian barulah kamu boleh imaginekan. Okey. So ini rujukan grade berapa ni cikgu? So kita boleh lihat di sini. Ini bagi tahu cikgu. Okey, yang ini okey dah tengah-tengah ke belum? Dah tengah-tengah cikgu 345. 3, 4, 5 Ya Ya ke? cikgu. Ya ke dah tengah-tengah? Ya Are you cikgu. sure? Are you sure? Ya cikgu. Cikgu rasa kat tengah-tengah ni sebelah lagi ni. Now, tu baru tengah-tengah. So dia sebelah Tiga kiri empat sikit. empat. Jadi kita kalau tengok, oh ini tak ni. So kita boleh ambil sini 4. 4 macam tu. Cikgu, Okey. tapi kalau tertulis 5, Aha. masih kira betul tak jawapan dia? Kalau ikutkan sebenarnya dia masih betul. Sebab Sebab dia dia range. lebih kurang. Dia range yang sama. Okey, okey. Okey. Baik. Kemudian kalau kita tengok di sini, okey, yang sebelah kiri ni macam mana cikgu? Baik, sebelah kiri ni macam cikgu ajar iaitu okey, kita kena cari yang di tengah-tengah. Okey, ini tengah-tengah. So ini 5. Kita tahu itu 5 kan? So di sini 5. So kita bajet. Okey, ikut 5, 6. Okey, kita boleh bajet 5. Okey, kemudian 6. Kemudian 7 kat sini. Kemudian 8, 9 dan juga 360 lah. Bermakna berapa tu guys? Itu adalah 8. 8 cikgu, Ya, 8. 8. Jadi kita boleh ambil 3, 5, 8. Ya betul. Jadi so kita tahu bahawa 3, 4, 4 kemudian 3, 5, 8. So 3, 4, 4, Okey 3, 5, cikgu. 8. Yes. So bila macam tu kita buat ayat kembali. Okey, iaitu kita boleh buat ayat rujukan grade. Rujukan grade 6 angka bagi tokoh ialah RG. RG 3, 2, sorry, 3 berapa? 3, 2, 4 No, 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 3, 4, 4. 3, 4, 4, 3, 5, 8 cikgu. Ya, 3, 5, 8. So itu je. Cukup. Okey. So bagi angka bagi 6 angka bagi tokoh ialah RG 3, 4, 4, 3, 5, 8. So this is how kamu untuk menjawab soalan yang mencari rujukan grade RG. Ya. Baik. So itu bahagian yang penting. Baik. So sekarang kita teruskan kepada soalan bahagian 2 kita dah jawab. Okey, kita pergi kepada soalan 3. Baik, soalan ini. Kalau tengok gambar ni senang je ni. Baik, iaitu apakah yang anda faham tentang fenomena dalam rajah 4 dua markah? Apa yang anda faham? Baik, kalau ikutkan ini adalah fenomena apa? So, kita tahu kalau dua markah kita berikan ini adalah fenomena kesan rumah hijau. Saya remaja. Yes. Dan nak cerita apa lagi cikgu? Kamu berikanlah punca dia. Iaitu Uh, dia tunjuk kat situ kan ada petunjuk-petunjuk gas rumah hijau kan. ya cikgu. Jadi kamu jadikan dia point. Baik, kesan rumah hijau ni berlaku kerana apa? So kita kata berpunca daripada okey. Berpunca daripada okey, iaitu kita kata bilangan okey, bilangan gas rumah hijau. Okey. Rumah hijau yang okey dilepaskan ke udara. Ah, okey, berpunca daripada gas, bukan bilangan, sorry. Berpunca daripada gas rumah hijau yang dilepaskan ke Udara. udara. Okey. Cikgu, kalau saya cakap ayat dia boleh tak? Macam mana? Cakap ayat dia. Kalau lah letak isi semua. Okey.
Ayat dia macam mana? Uh, Kalau ah Fenomenal dalam Raja Empat adalah kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ini berpunca daripada gas rumah hijau yang dilepaskan ke udara. okey, boleh. Itu saja. Sebab dia 2 markah. Bila 2 markah Betul, dia tak cikgu. perlu okey, tak perlu panjang-panjang. Maknanya apa? Macam apa Yuni cakap tadi, fenomena dalam rajah. Okey, dalam rajah 4 ialah kesan rumah hijau. Okey. Dan titik. Kemudian kamu boleh buat ayat kedua. Okey. Kesan rumah hijau ini berpunca. Okey, berpunca daripada gas rumah hijau yang dilepaskan okey ke udara. Titik. Dah, cukuplah tu. Kenapa pendek cikgu? Sebab dia 2 markah. So, okey, so tak perlu beri banyak-banyak. So, berikan 2 markah saja kesan rumah hijau yang dilepaskan ke udara. Right. So, ini okey soalan 3A. Baik. Kemudian, jelaskan faktor kegiatan manusia yang meningkatkan pelepasan gas rumah hijau di atmosfera akibat fenomena dalam jawapan 3A ini. Di sini kita boleh berikan jawapannya seperti apa. Inilah yang baru kita boleh guna pelupusan sampah. Sebab soalan tanya, apakah kegiatan manusia yang telah meningkatkan pelepasan gas rumah hijau? Jadi, kegiatan Pembakaran terbuka. seperti pelupusan sampah, pembakaran terbuka, betul. Betul, cikgu. Ya, pelupusan sampah, pembakaran terbuka. Okey. Lagi apa lagi? Pembakaran sisa pertanian sama juga lah tu. Pembakaran sisa Pembakaran asap pertanian. asap kereta. Bukan pembakaran, pelepasan. Pelepasan asap kereta. Okey, ya. Pelepasan asap kenderaan. Kenderaan. Begitu juga dengan pembakaran bahan api. Ya, pembakaran bahan api, bahan api fosil. 4 poin. Cukup. Okey. Jadi, macam mana nak buat ayat cikgu? Ini kadang-kadang kamu kena belajar juga. Macam mana nak buat ayat jawapan kalau empat-empat ni fakta cikgu? Empat-empat ni fakta. So, macam mana cara nak buat ayat jawapan dia? Iaitu, kamu boleh bina ayat jawapan seperti berikut. Okey. Iaitu, kegiatan manusia yang meningkatkan pelepasan gas rumah hijau. Gas rumah hijau adalah seperti pelupusan sampah. Pelupusan sampah sarap. Kita tambahlah kan. Sarap dan pembakaran terbuka yang dilakukan oleh manusia. Titik. Titik. So, bermakna 2 poin dalam satu ayat. Kemudian untuk poin yang seterusnya, gunakan penanda wacana. Selain itu, buat balik kegiatan manusia yang meningkatkan kegiatan manusia yang lain pun boleh juga kegiatan manusia yang lain adalah seperti sama juga adalah seperti pelepasan asap kenderaan dan pembakaran bahan api fosil. Kalau kamu rasa macam tak cukup je kan, kamu nak bagi lagi, boleh bagikan contoh. Seperti apa? Seperti petroleum dan diesel. Dah, titik. Cukup untuk 4 markah. So, sebenarnya ini cara dia. Cara yang lebih kita kata sebagai proper. Yang kita kata cara sebagai cara yang
lebih kemas, Profesional. profesional, dan kamu nampak macam ayat kamu ini nampak macam pelajar pandai. Kamu nak tak dianggap sebagai pelajar pandai oleh guru kamu? Ya. Nak. Kan? Jadi bila kamu buat yang macam ni kan, jadi cikgu kamu akan kata, budak ni dia bagi poin tepat, nice, ringkas, kemudian susunan ayat tu macam pelajar pandai. Itulah kita nak. Jadi kan cikgu pun akan suka dengan kita sebab bagus jawapan kamu, ayat kamu ni tersusun baik. Itu yang kita nak. Jadi kita rasa semangat nak buat. Rupanya macam ni caranya, you see. Itu penting. Okey, walaupun sebenarnya markah lah paling penting kan, tapi penting untuk buat macam ni ya. Baik. So itu cara bagaimana untuk kita mendapatkan markah kat situ. Baik. Soalan geografi juga ada bahagian kebat. Sebagai contoh, kita lihat di sini, iaitu terangkan kesan fenomena tersebut terhadap manusia dan alam sekitar. Maknanya kesan rumah hijau terhadap manusia dan alam sekitar. Maknanya dia punya keburukan-keburukan dia. So, apa yang kita boleh beritahu? Okey, so kita tengok dia punya markah berapa? 4 markah. So, bila 4 markah, apa yang perlu dibuat? Okey, strategi yang kita nak buat ialah 2 fakta dan juga 2 huraian. Okey, 2 fakta, 2 huraian. So, apakah fakta yang sesuai, cikgu? Apakah apa huraian sesuai? Kita bagi tahu, kita fahami dulu soalan tu. Terangkan kesan fenomena. Fenomena apa? Okey, iaitu kesan rumah hijau. So, kamu boleh tulis kat situ. Okey, kesan rumah hijau terhadap alam sekitar. Bila kita terus fikir, kesan rumah hijau ni ialah pertama sekali peningkatan, iaitu peningkatan apa? Peningkatan suhu bumi. Kita kata peningkatan suhu bumi. Ini fakta. Okey, ini fakta. So, first fakta. So, huraiannya apa? Okey. Kita boleh bagi tahu sebab dia. Kenapa boleh meningkat suhu bumi, cikgu? Kerana kita tahu bahawa terdapat, ini akibat apa? Akibat banyak haba sebab boleh yang terperangkap. Yang terperangkap dalam atmosfera bumi. Akibat banyak haba yang terperangkap dalam atmosfera. Terperangkap. Dalam atmosfera bumi. Yes. Ke atmosfera. Dalam atmosfera bumi. Itu makin lama makin nipis, itu lapisan ozon. Itu lapisan ozon. Lain. Lain Baik. Yang kedua, kita boleh buat, bila pemanasan berlaku, kesan rumah hijau menyebabkan berlakunya apa? Kecairan air batu. Di mana? Di Kutub kutub, Utara. kutub utara dan selatan. Dua-dua di di rumah kamu. Okey. Sebab itu Vinesh, mak kamu pernah tanya cikgu, cikgu Vinesh ni macam mana cikgu? Dia ni kata kan, saya tak yakin dengan dia. Cikgu cakap apa? Vinesh tu pandai, tapi kadang-kadang dia tu terlebih pandai. Ah, dia pandai tapi terlebih pandai. Jadi dia careless. Dia overconfident. Oh ya ke cikgu? Nanti saya nasihatkan dia. Kan? Itulah kau. Ah. Okey. Baik. So, kecairan air batu di kutub utara dan kutub selatan. Okey. So, kecairan ini menyebabkan apa? Kita tahu bahawa kecairan ini menyebabkan apa? Menyebabkan peningkatan apa? Peningkatan paras air laut. Ya, betul.
Peningkatan paras air laut yang menyebabkan kawasan rendah ditenggelami air titik. Gitu. Baik. So, ini kita kata sebagai cara menjawab soalan yang C. Baik. Sebelum itu kita tengok sekejap. Baik. Apa khabar Ayu? Baru masuk Ayu. Ayu, kamu dah start pergi sekolah untuk duduki exam ke? Okey, dah pergi sekolah dah untuk duduki exam. Dah okey, baik, bagus. Jadi ini poin-poin dia. Okey, ini poin-poin dia. Baik. Sebelum itu, siapa yang besok ada exam geografi? Siapa yang besok ada exam geografi? Ada esok? Ada, tak ada? Darwish Hakimi. Besok Besok geografi Baik. Alright, baik, bagus Darwish. So malam ni kita buat revision Yuvina Tan. Good luck Yuvina. Bagus. Okay, so kita pergi kepada soalan bahagian C. Dan bahagian C, kamu kena pilih 2 soalan. Macam cikgu pesan selalu bahawa kalau nak jawab 2 soalan, pilih mana-mana soalan yang kamu memang boleh jawab. Dan jangan pilih soalan yang kamu tak boleh jawab. Okey? Baik. Sebagai contoh, kalau kamu dapat soalan ini 5, Raja 5 menunjukkan pergerakan bumi. 3 su. Okey, belum siap yang 3 C tu. Sorry, okey, sorry. Okey. Belum. Okey. So ada yang mengalami masalah tentang menjawab geografi ni. Baik. Kan dah siap. Okey, baik. Okey, kan dah siap. Okey, baik. Soalan nombor 4 ni, kalau dia keluar soalan ini, memang ini soalan bonus lah untuk kamu. Sebab soalan ini memang sangat senang. Okey. Iaitu jenis pergerakan bumi ni jenis apa? Okey, baik. Ini 4 markah. Bila 4 markah, berikan 4 isi. Walaupun kamu kata, cikgu, rasanya putaran bumi tak banyak lah cikgu. Siapa kata? Bagi je. Okey, contoh tentang jenis pergerakan bumi ni, okey, kamu kena beri contoh iaitu tentang, tapi hati-hati. Jangan keliru dengan soalan yang B iaitu kesan pergerakan bumi tersebut. So jangan masukkan kesan ke dalam soalan A tu Jawapan A tu jangan masukkan kesan. Kamu kena mentionkan jenis dia. So jenis pergerakan ini. Jenis pergerakan adalah iaitu putaran bumi. So putaran bumi ini kamu kena explain lagi. Iaitu berlangsung selama 24 jam. Dan ataupun 1 hari lah. Dan bumi berputar dari mana ke mana? Dari mana? Dari barat ke timur. Dari barat ke timur. Iaitu mengikut arah lawan jam. Lawan jam. So ini poin-poin yang membawa kepada 4 markah. Putaran bumi berlangsung selama 24 jam. Dan kalau kamu nak panjangkan lagi ayat, putaran bumi di atas paksinya. Di atas paksinya. Pun boleh. Berlangsung ataupun berputar selama 24 jam pun boleh. Berputar selama 24 jam. Dan bumi berputar dari barat ke timur lawan jam. Ini poin-poin yang kamu boleh berikan untuk soalan yang A itu. Baik. Kemudian, ini untuk menjawab soalan yang 4A. Kalau untuk 4B, kalau B pula, macam mana nak jawab soalan ni cikgu?
Baik, antara poin yang kamu boleh berikan tentang kesan putaran bumi. Okey, kesan putaran bumi apa? Okey, antaranya iaitu bumi mengalami mengalami kejadian siang dan malam. Okey. Dan okey, 6 markah tu. Ingat 6 markah kat situ Cikgu, 6 markah ni cikgu, apa nak di-explain cikgu? Baik, banyak. Bila bumi mengalami kejadian siang dan malam, kamu boleh explain lagi iaitu apa tahu? Okey, bahagian bumi menghadap matahari. Okey. Matahari mengalami siang. Okey. Manakala bahagian bumi membelakangi membelakangi matahari okey mengalami kejadian malam. Macam tu. So di sini sebenarnya kebolehupayaan kamu untuk elaborate, ingat elaborate fakta itu sangat penting. So lagi banyak kalau kamu elaborate, lagi banyak huraian dia, lagi banyaklah markah yang kamu dapat. Faham? Jadi kena elaborate. Okey, maknanya kena besar-besarkan, panjang-panjangkan. Baik, selain daripada itu, kamu juga boleh berikan, yang ini mungkin fakta. Fakta satu. Yang ini huraian satu. Dan sebenarnya di sini, kamu boleh dapat kat sini markah huraian dua sebenarnya, tapi tak apalah. Kita pergi fakta yang kedua. Fakta yang kedua iaitu, ini menyebabkan apa? Perbezaan, bumi, perbezaan waktu, tempatan. Di mana kita tahu bahawa bumi mengalami mengalami waktu yang berbeza-beza. Berbeza pada kawasan yang berbeza. Kawasan yang berbeza. Itu huraian dia. Baik. Kemudian yang ketiga, kamu boleh ambil juga iaitu fakta yang ketiga iaitu berkaitan dengan pembiasan angin lazim. Di mana kita tahu bahawa kalau kamu katakan, pembiasan angin lazim apa yang kamu nak buat? Pembiasan angin lazim sebenarnya kalau kamu tak ada idea nak buat, kamu boleh tukarkan kepada fakta yang lain. Iaitu apa fakta lain? Iaitu berlaku kejadian kejadian pasang surut air laut. Di mana kita tahu bahawa tarikan graviti dari bulan menyebabkan kejadian kejadian pasang surut air laut semasa bumi berputar berputar mengelilingi matahari. Yes. Macam tu. So cikgu akan bawa naik ke atas ini untuk supaya kamu dapat lihat macam mana bentuk jawapan dia. Inilah dia. Okey. Mana screenshot boleh? Boleh Okey, cikgu. silakan. Okey. Silakan. Okey. Untunglah korang. Ingat dalam kelas cikgu boleh lah, kelas online boleh Kalau kamu pergi kelas fizikal, jangan ngada-ngada Cikgu saya nak screenshot cikgu. Memang kena memang kena marah lah kamu nanti. Okey. Waktu kelas fizikal jangan minta screenshot Jangan. Tak pasal-pasal kena marah nanti. Okey.
Baik, so itu berkaitan dengan soalan 4B. So, apa yang cikgu nak tunjukkan pada kamu iaitu sebenarnya untuk soalan bahagian esei ni sebenarnya pastikan kamu jawab mengikut peruntukan markah. Kalau 4 markah, beri dia 4 poin. Kalau 6 markah, berikan dia 6 poin. Cikgu, apa yang saya nak bagi kalau 6 markah, cikgu? 6 poin ni. Bagi sahaja apa yang ada yang terlintas dalam kepala kamu. Bagi dan bagi dan bagi. Jangan takut-takut, jangan lagi ada apa tahu. Ada waktu-waktu, betul ke fakta ni betul ke? Am I right? Iya ke fakta ni? Jangan argue dengan fakta kamu ketika waktu exam. Sebab exam kamu mempunyai masa yang sangat terhad. Very limited time. So, okay, all out. Berikan semua. Faham? Faham tak ni? Faham tak? Paham cikgu. Gigit seorang-seorang kan? Baik, seterusnya. Taklah gurau je. Baik. Kita pergi kepada soalan seterusnya iaitu soalan yang kelima. Okey, iaitu jelaskan maksud equinox. Okey, satu lagi. Cikgu rasa kita tak sempat nak jawab semua soalan ni. So, sila pilih sama ada kamu nak jawab soalan 5 atau soalan 6 atau soalan 7. Mana satu kita nak bincangkan ni? Cikgu, Okey. Ya, saya Ah, cadangkan 7 cikgu. ada 6, ada yang 5, ada yang 7. Kita tengok. Majoriti. Balik-balik engkau, balik-balik engkau. Memanglah. Okey. So, okey. So, kita tengok kat sini. Majoriti memilih soalan nombor 7. Majoriti memilih soalan nombor 7. Okey. Iaitu ada 4 orang yang memilih soalan nombor 7. So, kita pergi kepada soalan nombor 7. Boleh? Soalan nombor 7 boleh ke tak boleh gini? Boleh ya? Baik. Kasih jadilah cikgu, boleh tak, cikgu? Kasih jadi kasih jadi. Okey. Baik, soalan yang ketujuh. Kalau kita lihat soalan ketujuh, mengapakah? Ingat, fahami kehendak soalan. Mengapa? Okey, maknanya ini dia nak sebab-sebab. Penduduk di kawasan bandar digalakkan menggunakan pengangkutan awam. 4 markah. So, kalau 4 markah, maknanya, okey, dia nak 2 fakta. Kita bagi strategi 2 fakta, 2 huraian. Ya, 2 fakta. So, dan juga satu lagi 2 huraian. Baik. So, di sini kita fahami soalan. Mengapa penduduk kawasan bandar digalakkan menggunakan pengangkutan awam? Maksudnya di sini, okey, why? The reason why penduduk-penduduk di bandar ni kena guna bas, kena guna taksi, lebih baik guna LRT, lebih baik guna MRT. Why? Pertama sekali kita boleh buat kat atas ni lah. Kan? Okay. So, kita fakta yang pertama. Kerana apa? Untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Itu confirm. Okey. Jadi, okey. So, kita boleh mentionkan, okey, huraian dia apa, cikgu? Mudah saja. Huraian dia, kita nyatakan kat sini bahawa, okey, huraian dia, bahawa kewujudan, okey, pengangkutan awam, okey, seperti MRT. Okey, kita buat MRT, okey, dan juga komuter. Ini contoh pengangkutan awam Okey, dapat ataupun kita kata penggunaan MRT ni, baik, penggunaan MRT komuter dapat mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya. Dah. Itu dia. Ya, betul juga kan? Mesti kamu cakap macam tu kan? Ya, betul juga kan?
Jadi macam tu. So, kamu kena faham kat situ. Okey, macam ni. Satu lagi cikgu, sebab dia 4 markah. So, kita kena berikan satu lagi. Okey, fakta dan juga huraian. So, kita boleh buat kat bawah ni. Kamu boleh ambil juga. Okey, mengapa penduduk di kawasan bandar digalakkan menggunakan pengangkutan awam. So, kita buat fakta yang kedua kat sini. Baik, fakta yang kedua kita boleh bagi tahu. Okey. So, untuk apa? Memendekkan masa perjalanan. Memendekkan masa perjalanan. Kalau guna pengangkutan awam, dia dapat memendekkan masa perjalanan. Kerana apa ya? Kerana penggunaan LRT ni, ini huraian dia. So, kita kata penggunaan LRT ataupun MRT. LRT, MRT ini iaitu kita kata boleh ataupun dapat mempercepatkan masa perjalanan. Ialah sebab apa? Sebab tidak terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Betul? Ah, ya, sebab tidak terperangkap dalam Ya, cikgu. kesesakan lalu lintas. So, itu dia. Maknanya di sini, dengan poin-poin, kadang-kadang pelajar dia argue tau. Mengurangkan lalu lintas, okey, dapat kurangkan bilangan kenderaan. Mendekkan masa perjalanan. Penggunaan LRT MRT dapat mempercepatkan masa perjalanan. Okey, 4. Kamu pun buat ayat. Kemudian kamu sendiri yang ragu-ragu. Takkanlah 4 ni je. Kan? Aku nak dapat 4 markah. Takkan 4 ni je. Macam simple sangat aja. Macam ringkas Macam sangat pendek, je. cikgu. Macam pendek je. Ya ke boleh dapat? Boleh? Asalkan Boleh. diisi. Ya, sebenarnya boleh. Sebab yang penting ada isi, ada huraian, ada isi, ada huraian, 4 markah, 4 poin. Cukuplah dapat 4. Tapi Ya, kadang cikgu. cuma pelajar ni selalunya tak yakin. Ya ke? Ah, okey. So, okey, kena yakin kat situ. Baik. Itu soalan 7A. Baik, kita pergi kepada soalan yang 7B. Okey, soalan 7B, iaitu cadangkan langkah-langkah yang boleh Cikgu, diambil. Ya, saya nak tanya. Nanti ya. kan kita akan diberi test pad, betul tak? Diberikan? Test pad bila Okey, exam. betul, betul. So, dekat test pad tu, Hmm. kena tulis macam F1, H1 ke F1, F2, H2 No, ke? no, 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 no. Jangan, jangan, jangan. Ayat. Jangan. Macam Sebenar, perangai pendek lah. tak. Ya, dia memang sebenarnya ayat-ayat dalam bahagian ini, kamu kena bina ayat jawapan. Dalam bentuk perenggan. Jangan Cikgu. korang buat macam tu. Jangan. So, cikgu, contohnya 6A. Ah, Ciri-ciri suhu yang dialami di Malaysia ialah ah, lepas tu iklim khatulistiwa lah contohnya. ya, Lepas betul. tu semua tulis isi 6A, satu perenggan. Ah, Lepas tu 6B, satu perenggan lagi. ya, Betul tak? betul. Ataupun Okey, okey. sebenarnya, kalau katakan kamu nak buat cara yang selalu cikgu buat, contohnya, cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan kepercayaan orang ramai terhadap sistem pengangkutan awam, khususnya di bandar besar di Malaysia. Baik, 6 markah ni tahu. Kalau 6 markah bermakna kita kena buat 3 fakta dan 3 huraian. Okey, maknanya 3F dan juga 3 H. H. Baik, so apakah perkara-perkara yang boleh kita bantu, langkah-langkah yang boleh diambil? So, kita cadangkan. So, cadangkan yang pertama, okey, fakta yang pertama, cadangkan kita yang pertama, iaitu menyediakan ataupun memperkenalkan tiket pintar. Memperkenalkan tiket pintar. Supaya apa? Seperti Ah, easy book. Maknanya, memperkenalkan tiket pintar yang boleh digunakan untuk semua pengangkutan awam. Kepada kepada Cikgu, orang ramai. Untuk apa? Okey, untuk untuk apa? memudahkan urusan. Ya, sebenarnya untuk memudahkan penggunaan penggunaan semua jenis pengangkutan awam.
So contohnya macam Tashengo, kan? Tashengo kan dekat pintar. So dia Ya, boleh cikgu. digunakan pada semua. Okey. Boleh bayar bil, ambil bas. Okay. Yes. So itu memperkenalkan tiket pintar. Kemudian juga menyediakan kita. Fakta kedua iaitu menyediakan menyediakan kemudahan. Okey. Di stesen, kemudahan di stesen di stesen yang mesra pengguna. Yang mesra pengguna. Contohnya apa cikgu? Iaitu menyediakan kemudahan-kemudahan seperti apa? Kemudahan tandas, kemudian juga kita kata tempat makan, kemudian tempat letak kereta, ah, okey, ah, dan mesin tiket. Ini semua untuk apa? Untuk memudahkan dan juga untuk mesra pengguna. Jadi pengguna senang. Nak makan boleh, nak ke toilet boleh, kemudian nak dapatkan tiket pun senang, ada mesin, tak payah beratur pergi ke kaunter, macam tu. Baik, bila dah dapat ini, cikgu bagi contoh lah cara macam mana nak bina ayat dalam soalan isi. Baik, dia sebenarnya macam ni. Let's say lah kamu katakan dapat kertas ni dapat kertas A4 ni. Baik, apa yang kamu kena buat? Contoh tadi kamu dah jawab soalan 7B. So, kamu kena tulis kat sini 7, kemudian kamu buat 7 titik, kemudian B. Macam tu. Baik, so 7B, apa yang kamu kena buat? Tak perlu salin soalan. Terus kepada ayat jawapan. Baik, untuk ayat jawapan, kamu kena buat macam mana? So, terus ambil daripada ayat soalan tadi, iaitu langkah-langkah. Langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam. Pengangkutan awam adalah macam tu. Adalah. Adalah. Yang pertama tadi apa? Yang adalah memperkenalkan tiket pintar. Yang kepada orang ramai. Kepada orang ramai. Titik. Baik. Boleh sekejap Cikgu nak buat ayat. Memperkenalkan tiket pintar kepada orang ramai. So kamu buat seterusnya. Huraian tiket pintar ini boleh digunakan di semua jenis pengangkutan awam. Di seluruh negara. Titik. Baik. Itu. Baik, itu sebenarnya adalah perenggan yang pertama. Itu yang perenggan yang pertama, maknanya fakta 1, huraian 1. Kemudian fakta 2, huraian 2 macam mana cikgu? Fakta 2, huraian 2 ni, huraian 1 pula. Huraian 2 menjadikan kemudahan di stesen yang mesra pengguna seperti kemudahan tandas, tempat makan, tempat letak kereta dan mesin tiket. Contoh Baik. So, untuk menggunakan atau membina ayat yang seterusnya ni, kamu boleh guna seperti ini. Korang tengok Baik, ini jawapan yang pertama. Untuk yang fakta seterusnya, kamu terus skip ke bawah dan kamu buat perenggan yang kedua. Dan mulakan dengan penanda wacana. Selain itu, langkah yang boleh diambil adalah macam tu. Adalah menyediakan kemudahan di stesen yang mesra pengguna. Macam tu, titik.
Ada, okey, langkah yang boleh diambil adalah menyediakan kemudahan di stesen yang mesra pengguna. So, kemudian kamu buat ayat baru, kemudahan seperti okey, tandas awam, kemudian juga apa? Tempat letak kereta. Okey. Ya, kena ada perenggan ke? Sebaik-baiknya. Tempat letak kereta dan mesin tiket mampu menarik okey, menarik orang ramai untuk menggunakan okey, kemudahan awam. Kemudahan awam pula. Pengangkutan awam. Titik. Okey. So macam tu. Kemudian kalau ada fakta yang kedua, fakta yang ketiga dan keempat, huraian yang ketiga, okey, skip lagi dan buat satu lagi perenggan. Dia buat macam tu. Nampak tak? Dia macam tu. Lagi best. Okey, ini lagi best Lagi best kalau kamu okey, skip satu baris macam ni. Lagi best kalau kamu skip satu baris. Gitu. Ini lagi bagus. Ini lagi bagus. Supaya apa? Supaya jawapan kamu senang untuk diberi markah. Ingat secara logiknya, kalau katakan cikgu nak, kalau kamu nak menanda kamu diberi soalan ni, jawapan ini, dan kamu dikehendaki menanda. Bagaimana agak-agaknya guru kamu akan menanda? Baik, dia akan baca tau, dia akan cari point. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk kerajaan untuk menggalakkan orang ramai menggunakan, memperkenalkan tiket pintar pada orang ramai, boleh digunakan di semua jenis pengangkutan awam seluruh. Okey, tak dua. Dan menyediakan kemudahan di stesen yang mesra pengguna. Okey, 3. Tandas awam. Okey. Orang ramai tu. Okey, 4. You see? Dia tak banyak giling. Dia tidak banyak giling. Bayangkan kalau katakan kamu combinekan semua jawapan ini ke dalam satu perenggan. Macam ni. Okey. Agak-agaknya apa yang berlaku? Baik. Apa yang akan berlaku adalah cikgu kamu akan mencari jawapan tu. Cikgu kamu akan mencari jawapan tu. Alamak, terpadamlah pula. Okey. Alamak. Okey, dia akan mencari jawapan tu macam mana tau? Dia akan mencari jawapan tu seperti ini. Langkah-langkah yang berkaitan untuk okey, kenalkan kita pada orang ramai dan semua jenis pengangkutan dalam seluruh negara. Selain itu, langkah sesuai mesra pengguna, kemudian seperti okey, 4. Nampak tak dia geling? Mencari jawapan kamu. Maknanya kamu ajar dia geling. Bila kamu ajar dia geling, dia akan geling. Budak ni. You see? Jadi, jangan ajar guru pemeriksa kamu tu menggiling. So, kamu mudahkan dia. Dengan cara apa? Okey. Buat perenggan. Supaya bila dia nak menanda, dia sikit je giling. Dia giling sikit je. Betul. Ni. Dia nampak dia tunduk. Tempat ni. So, dia tunduk. You see? So, kamu ajar dia tunduk. Bila dia tunduk, dia akan teruskan tunduk. Bagus budak. Macam. Macam tak percaya kan? Tapi itulah psikologinya. Itulah psikologinya. Okey je. So, make sure untuk kamu buat perenggan satu persatu. Boleh tak Ayu? Okey. Boleh kamu amalkan buat macam tu. Cadence, boleh cadence? Aidin, Yuvinatan, Farhin dan juga Safwan. Rania, boleh Rania? Vinash? Boleh Macam mana Ada. tak boleh cikgu? Mesti boleh punya. So Kita macam mana cikgu? mesti mau guna punya. Bagus. Okey. Ya cikgu. Jadi ini cara dia. Okey. So, okey, memandangkan dah pukul 10 dan mungkin besok dan lusa kamu ada peperiksaan last. Ya betul.